Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk bab 10, kecerunan garis lurus. Okey, so hari ini kita akan belajar 10.1 iaitu kecerunan. Okey, subtopik untuk kecerunan ialah 10.1.1 kecuraman dan arah kecondongan. Okey. Standard pembelajaran hari ini adalah memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Okey, semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis tersebut. Tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Okey, kita tengok contoh satu. Perhatikan rajah di sebelah. Bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garisan MN dengan KL. Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. Okey, sekarang ni awak tengok ada dua gambar rajah. Satu gambar rajah budak lelaki naik tangga. Satu lagi ada budak perempuan menuruni eskalator. Okey, jadi apa yang dapat diperhatikan di sini, garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding MN. Nampak tak, KL lebih tinggi kecondongannya berbanding MN. Okey, sebab apa? Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Okey, kalau awak tengok di sini, nilai sudutnya adalah 45. Nilainya adalah 45. Manakala sudut bagi MN pula adalah 30. Jadi dia kata semakin besar nilai sudut, semakin tinggi kecerunan. Maka garis KL lebih curam berbanding dengan garisan MN. Okey, itu kita bandingkan dengan menggunakan dia sudut. Okey, seterusnya kita tengok kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, perubahan Y sama dengan jarak mencancang. Jadi, mencancangnya adalah perubahan Y. Manakala perubahan X pula adalah jarak mengufuk. Okey, mengufuk sebabnya dia duduk macam ni. Okey, jadi macam mana kita nak kira kecerunan? Kecerunan M, kita sebutkan ni sebagai M, sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, ini adalah rumus kita nak cari kecerunan. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, kita tengok contoh. Daripada rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ dan BC. Perihalkan kecuraman garis PQ dan BC. Okey, cuba tengok soalan A. Dia bagi 1/3 PQ. Okey, jarak mencancang ialah 4 unit. Okey, mencancangnya adalah di sini. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4. Jadi jarak mencancangnya adalah 4 unit. Jarak mengufuk adalah 3 unit. Betul ke tak? 1, 2, 3. Jadi jarak mengufuk ialah 3 unit. M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Jadi 4 bahagi 3. Maka kecerunan bagi PQ ialah
maka kecerunan PQ ialah 4/3. Okey, seterusnya kita tengok B. Satu segitiga bersudut tegak BC. Okey, jarak mencancang ialah 2 unit. Betul ke tak 2 unit? Kita tengok mencancang 1, 2. Okey, jarak mencancang 2 unit. Jarak mengufuk pula 1, 2, 3. Okey, jadi jarak mengufuk adalah 3 unit. Jadi kecerunannya adalah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk 2 bahagi dengan 3. Maka kecerunan BC ialah 2/3. Okey, seterusnya kita tengok, jom cuba 10.1. Nombor 1, tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi titik P dan titik Q yang berikut. Okey, A. Dia kata tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi titik P dan Q. Jadi, jarak mencancang untuk P adalah 4Q. Jarak mencancang sama dengan 4 meter. Manakala jarak mengufuk sama dengan 6 meter. Okey, seterusnya kita tengok B. Dia kata tentukan jarak mencancang untuk, ni adalah tiang bendera, betul tak? Okey, jadi jarak mencancang awak akan dapat 12 meter. Okey, jarak mengufuk awak akan dapat yang di bawah ni adalah 3 meter. Okey, seterusnya kita tengok C. Jarak mencancang. Okey, jarak mencancang untuk PQ. Awak akan dapat 16 meter. Dan seterusnya, jarak mengufuk adalah 2 meter. 2 meter. Okey, sangat senang, cuma senaraikan yang mana mengufuk, yang mana mencancang. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi garis lurus AB, CD dan PQ pada sata kertas berikut. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. AB. Okey, bila garis AB kita bentukkan dia satu garis lurus bersudut tegak. Satu garis lurus untuk membentukkan dia segitiga bersudut tegak. Okey, sekarang ni dah terbentuk segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh tahu jarak mengufuk dan mencancang bagi garis AB. Okey, kita tengok berapa jarak mencancang. 1, 2, 3. Jadi jarak mencancangnya adalah 3 unit. Jarak mengufuk pula 3 unit. Okey, seterusnya kita tengok B pula. Garis untuk CD. Okey, kita buat lagi satu. Okey, kita buat segitiga bersudut tegak juga. Lepas tu kita kira dia punya jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang dia berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, jarak mencancang adalah 8 unit. Jarak mengufuk adalah 1 unit. Okey, yang terakhir sekali, C. Kita tengok. Sama juga, kita bentukkan dia segitiga bersudut tegak. Okey. Kita kira jarak mencancang bagi garis PQ. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi, 6 unit. Okey, seterusnya jarak mengufuk. 1, 2, 3, 4. 4 unit. 4 unit untuk jarak mengufuk. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap dengan penjelasan yang cikgu bagi dapat membantu awak untuk lebih memahami subtopik ini. Terima kasih.